Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Ustaz Azlin. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat bersama keluarga di rumah. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk baru dalam bahagian sirah, yaitu unit 3, Nabi Muhammad SAW, sahabat sejati. Okey, boleh buka buku teks muka surat 109. Ya, 109, unit 3, Nabi Muhammad SAW, sahabat sejati. Okey, untuk yang pertama, perhati dan bincang. Okey, perhati dan bincang. Di sini ada budak ni tengah bercerita. Sebab ini pertandingan bercerita peringkat sekolah. Okey, mari kita dengar apa yang diceritakan. Pada hari ini saya akan bercerita tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kawan-kawan, tahukah kamu maksud sahabat Nabi Muhammad SAW? Sahabat Nabi ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman dengan baginda serta mati di dalam Islam. Okey, itu ialah maksud sahabat Nabi. Okey, di sini ada pertanyaan, bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabatnya? Okey, mari kita tengok macam mana akhlak Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat baginda. Okey, sebelum tu di sini ada nilai. Sahabat Nabi Muhammad SAW sebaik-baik teladan. Kenapa? Kerana sahabat Nabi ini dia berkawan dengan siapa? Dengan Nabi. Nabi ialah sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Jadi sahabat Nabi itu pun adalah contoh yang terbaik kepada kita. Okey, seterusnya buka muka surat 110. 110 nombor 2, baca dan fahami. Baca dan fahami. Okey. Sahabat yang terpilih. Okey, di sini ada beberapa orang sahabat, ada 4 orang di sini dipilih. Okey, saya akan baca satu-satu. Dengar betul-betul ya. Okey. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelaran As-Siddiq. Okey, sahabat terawal yang memeluk Islam, peneman Nabi ketika berhijrah, khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Okey, Nabi Muhammad wafat, meninggal, jadi yang naik menjadi pemerintah ialah Abu Bakar As-Siddiq. Meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah. Okey, sahabat yang kedua, Bilal bin Rabah. Okey, dia punya biodata, muazzin Rasulullah SAW. Okey, muazzin ni apa? Yang tukang azan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dialah, itulah kita panggil orang yang muazzin tu dipanggil Bilal. Ikut nama dia ni, nama sahabat Nabi iaitu Bilal bin Rabah. Okey, seterusnya biodatanya, hamba terawal yang memeluk Islam. Dia ni sebenarnya seorang hamba tetapi telah dibebaskan oleh Abu Bakar, telah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Okey, seterusnya, dijemur di padang pasir dan diletakkan batu di atas dadanya. Semasa dia menjadi hamba, oleh kerana dia masuk Islam, tuannya tu siksa dia, disuruh baring di tengah panas, lepas tu diletakkan batu di atas dadanya supaya dia balik kepada agama kafir. Tetapi dia tidak mau, dia tetap bertahan. Okey, seterusnya, menyertai perang Badar. Ini salah satu perang dalam Islam lah, ya, salah satu perang yang besar. Seterusnya, meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah. Okey, sahabat yang seterusnya ialah Sumayyah bintu Khayyat. Ini perempuannya, Sumayyah bintu Khayyat, wanita pertama yang mati syahid. Okey, dia muslimah yang mati syahid, yang pertama. Okey, ibu kepada Ammar bin Yasir. Okey, beliau dan suaminya Yasir bin Amir dibunuh dengan kejam. Macam mana dibunuh? Disiksa dan dijemur di padang pasir. Lepas tu meninggal dunia sebelum hijrah. Okey, Sumayyah ini dia meninggal dunia sebelum Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Memang sudah lama, awal lagi dia sudah meninggal, dia sudah mati syahid. Okey, info. Muazzin bermaksud orang yang melaungkan azan. Seperti yang saya cakap tadi lah.
ya, yang Bilal tuh. Okey, seterusnya muka surat 111. 111, sahabat yang seterusnya adalah Ali bin Abi Thalib. Okey, dia punya biodata, sepupu dan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kanak-kanak pertama yang memeluk agama Islam. Lepas tu bagi khalifah Islam yang keempat. Dia yang keempat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Panglima Islam yang gagah dan meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Okey. Seterusnya, ini bukan sahabat Nabi tetapi macam mana akhlak Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Okey, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Pada suatu ketika Abu Hurairah sangat lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu yang masih berbaki dalam bekas itu. Tengok macam mana mulianya Nabi, dia akan dahulukan dia punya tetamu. Okey, tengok tu macam contoh yang cerita Abu Hurairah tadi, dia sangat lapar, jadi Nabi suruh datang ke rumahnya untuk dia jamu, dia bagi makanan. Begitu juga kalau masa menghidangkan susu, Nabi akan bagi dulu semua sahabat minum dulu semua susu tu, baru yang paling last Nabi minum. Tengok macam mana cara akhlak Nabi kepada sahabat-sahabat baginda. Okey, kesimpulan daripada kisah di atas, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memahami para sahabat baginda. Kalau kita bersahabat ni, kita mesti tahu sahabat kita ni, sekarang dia dalam keadaan yang lapar, jadi kita tahu, kita nampak dia dalam keadaan lapar, kita ajak dia makan. Lepas tu dia faham sahabat ini yang suka marah-marah, jadi baginda akan cakap lembut-lembut kepada sahabatnya, begitu. Okey, kita mesti faham kita punya sahabat. Yang kedua, sentiasa prihatin terhadap para sahabat. Prihatin ini berbuat baiklah kepada sahabat. Yang ketiga, suka mengutamakan para sahabat. Macam tadi Nabi bagi dulu sahabat semua minum susu, lepas tu last baru Nabi yang minum. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW sangat merendah diri. Walaupun dia Nabi, walaupun Nabi Muhammad ni dia punya status ni Nabi, ya, Nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah, tetapi dia tidak sombong kepada sahabat-sahabat baginda. Okey, di sini ada nilai sentiasa contohi akhlak Nabi Muhammad SAW di dalam bersahabat. Jadi siapa role model kita? Macam biasa, ialah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau bersahabat, tengok macam mana cara Nabi bersahabat. Okey? Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Nanti kita akan sambung lagi bagian seterusnya pada minggu hadapan. Okey, semoga berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.